Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak-nak tingkatan 1. Okey, kita berjumpa lagi di alam maya. Okey, hari ini cikgu nak bawa kamu meneroka ataupun mempelajari perkembangan seni visual di Malaysia. Okey, bila kita masuk tajuk yang pertama ni, okey, kita kena tahulah apa yang ada di dalam tajuk ni, iaitu kamu akan kita tengok dekat sini, ini dalam cikgu rujuk dalam buku teks kamu. Kamu akan belajar tentang ada 3 seni visual ni kita pecah kepada 3. Seni halus, seni reka dan seni kraft. Okey, yang kamu akan berkenalan pada hari ini adalah berkenalan dengan tokoh seni halus, pertubuhan persatuan dalam seni halus, institusi yang mengajar ataupun yang membawa seni halus ni, pendidikan seni halus. Okey, kemudian dalam seni reka pula, kamu akan belajar tentang tokoh-tokoh seni reka, pertubuhan seni reka, institusi dan seni reka. Okey, untuk pengenalan seni kraft pula, kamu akan berkenalan dengan tokoh seni kraft, institusi yang menganjurkan, yang membekalkan latihan dalam seni kraft. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, cikgu baca sikit ya. Perkembangan seni visual di Malaysia berlaku secara berperingkat-peringkat dan berkait rapat dengan seni halus, seni reka dan seni kraft. Kita harus mengenali tokoh pelukis, pereka dan tokoh kraft. Okey, inilah. Dalam seni ni, seni tu luas anak-anak. Okey, tokoh pelukis, pereka dan tokoh kraft. Tanah air kita lah. Kalau kita tak kenal tokoh, macam mana kita nak menghargai sumbangan-sumbangan tokoh tersebut lah. Dan cikgu harap kamu belajar tajuk ni, kamu pula akan jadi seorang tokoh seni pada suatu hari nanti. Okey, pengetahuan kita dari seni visual akan menerakkan jati diri dan kecintaan kita terhadap karya. Yes, kita jati diri ni apa? Kita rasa sayang, kita rasa nak kekalkan identiti seni kita tu sendirilah. Kita mungkin belajar seni-seni yang ada di luar negara, tapi dalam masa yang sama kita pertahankan seni-seni yang ada pada negara kita, tanah air kita. Okey, kalau kita ikut gambar dalam buku teks kamu ni, ni ada contoh-contoh archer, okey, koleksi lembaga LPSVN. Okey, cikgu kita buka LPSVN ni apa? Ini laman web LPSVN. Apa itu LPSVN? Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara. Kita ada satu badan ataupun institusi yang mengetengahkan karya-karya seni tanah air kita lah. Ini LPSBN ni, Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara. Kat mana? Okey, yang ini nombor 2 Jalan Temerloh off Jalan Tun Razak. Kamu boleh melawatlah page ni lah. Sangat menarik untuk kamu tengok. Okey, tengok karya-karya tanah air yang sangat hebat. Okey, kita pergi, kita tengok contoh-contoh di sini ya. Okey, kita tengok. Okey, ini contoh archer, contoh karya seni catatan. Ini juga archer. Pelbagai jenis archer yang menarik, pelbagai jenis karya yang menarik yang tersimpan di sanalah, di Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara. Okey, kita tengok. Inilah bangunan dia. Kalau siapa nak pergi tengok, sekarang ni COVID kita tak dapat pergi tengok lah. Tapi kalau ni kita boleh melawat ni sebagai salah satu destinasi seni kita, pelancongan seni. Okey, kalau ikut sejarah dan perkembangan, sejarah seni visual negara bermula pada tahun 1920-an dengan penubuhan Penang Impressionist Society.
ahlinya dan isteri-isteri golongan ekspatriat Puan Lim Cheng Kung sebagai penaja, seorang perempuan dari bangsa Cina. Pada awalnya tu kita dapat tengok bangsa kaum Cina yang menjadi pelopor pada waktu itulah. Okey, ada Penang Impressionis. Dan tak ketinggalan juga ada bangsa Melayu iaitu Abdullah Arif sebagai guru seni lukis. Pada tahun 1930-an muncul sekumpulan pelukis yang dikenali sebagai 12 pelukis perintis di Pulau Pinang. Ini asal kita seni di tanah air kita ni bertapak mula-mula di Pulau Pinang lah. Okey, antaranya Abdullah Arif, Yong Mun Sing, mereka menjadikan landscape sebagai tema karya tanah air mereka. Okey, karya catan mereka. Okey, pada tahun 1950-an muncul pula pelukis seperti Chua Tian Teng dan Khalil Ibrahim yang menggunakan subjek tempatan mereka, okey, tema dan karya, dalam karya mereka lah. Okey, penubuhan iaitu Wednesday Art Group melahirkan para pelukis yang menampilkan karya catan naturalism. Yang ni naturalisme ni kita belajar lagi apa itu naturalisme. Okey, cuma hari ni kita berkenalan dulu dengan istilah-istilah ni. Dalam seni ni dia ada aliran-aliran dia. Bukan saja kita belajar tokoh, kita juga kena belajar aliran-aliran seni tu. Dia ikut perkembangan zaman. Okey, karya mereka bertemakan subjek yang mencerminkan warisan sosial budaya. Sosial budaya ni, sosial dan budaya itu sendirilah masyarakat Malaysia. Inilah yang bagusnya kita belajar tentang karya yang ada di tanah air kita ni. Kita dapat tengoklah budaya-budaya orang terdahulu, dan kita juga kalau boleh nak kekalkan budaya-budaya itu sampai sekarang. Kerana budaya-budaya ni akan kalau kita tak pertahankan dalam bentuk seni kita, maka akan terhakislah demi sedikit dibawa oleh arus peredaran zaman. Okey, kepulangan pelukis-pelukis seperti Jolly Koh, Ibrahim Hussein ke tanah air, mereka ni belajar di luar negara lah, telah menampilkan gaya ekspresionisme pula. Ekspresionisme tadi kita baru kenal dengan naturalisme kan. So ada lagi ekspresionisme. Okey, hasil pengaruh seni barat. Waktu tu kita ada perkembangan besar seni ni di barat, dan kita banyak terpengaruh lah pada mulanya tu dengan aliran-aliran seni barat ini. Perkembangan seni visual semakin rancak dengan penubuhan Angkatan Pelukis se-Malaysia dan Persatuan Pelukis se-Malaysia. Penubuhan institusi seperti Institut Teknologi Mara ITM, sekarang dah tukar nama UITM. Institut Seni Swasta menawarkan pelbagai kursus seni yang menyaratkan bidang seni visual di negara kita. Sebab ada kita panggil institusi, ada tokoh, ada karya. Inilah yang menjadi orang kata apa? Yang kata menyemarak ni, menyuburkan seni di tanah air kita lah. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, tokoh dan karya. Sepanjang perkembangan seni visual, terdapat tokoh-tokoh yang lahir kepada perkembangan seni visual tanah air. Contoh terkemuka tanah air adalah seperti berikut. Okey, Abdullah Arif, Yon Mun Sing, Muhammad Hussein Enas, Ibrahim Hussein, Zulkifli Buyo, Chua Tenteng, Syed Ahmad Jamal, Abdul Latif Mohidin. Okey, nanti kita boleh tengok. Kita tengok kadang-kadang uh, kita lebih berkenalan dengan karya dulu, baru kita berkenalan dengan tokoh. Okey. Dalam seni memang macam tu. Kita kadang-kadang tokoh ni kita tak kenal lagi, tapi bila kita tengok karya tu, ni karya siapa? Ini karya siapa? Kita akan cek. Oh, ini karya orang ni. Oh, ini karya si fulan bin si fulan. Okey. Ni archer. Archer tu yang bentuk 3 dimensi lah. Kalau lukisan catat 2 dimensi, archer 3 dimensi karya dia. Tokoh-tokoh dia ialah Anthony Lau, Zakaria Awang, Ramla Abdullah, Raja Syahriman, Raja Azidin, Anwar Ismail, Zulkifli Yusof, Rosli Zakaria.
Okey. Cetakan, tokoh cetakan. Luah Tenshi, Ahmad Halil Yusof, Chiu Teng Beng, Ismail Zain, Ponirin Amin, Lee Jofo, Johari Said, Il Sinur. Okey, kita kita kenal nama-nama dia secara orang kata apa? Briefing dulu. Briefing Okey, ini tokoh-tokoh seni halus. Ingat seni halus kita pecah kepada 3 lah. Lukisan, catan, arca dan cetakan. Ini baru seni halus. Macam mana lukisan, macam mana catan, macam mana arca, cetakan ni nanti kita akan pergi lebih terperinci lah. Okey, kita berkenalan tokoh-tokoh dengan karya beliau sekali lah. Okey, kita pergi pada Abdullah Arif dulu. Okey, Abdullah Arif lahir pada tahun 1905 di Pulau Pinang. Beliau mendapat pendidikan sendiri. Dalam seni ni kita ada 2 jenis pendidikan. Satu pendidikan sendiri ataupun kita panggil self-taught. Kita kita tengok alam sekeliling, kita ada naluri nak melukis tu, kita belajar, kita follow, kita tengok buku. Zaman sekarang pula kamu ada internet, kamu tengok daripada internet, sumber, tutorial dan sebagainya. Tanpa guru. Yang itu kita panggil istilah dia self-taught. Satu lagi kita memang dapat pendidikan yang formal lah. Macam kamu dapat pendidikan pada cikgu ni. So kita panggil pendidikan yang formal lah. Tentang seni. Okey. Beliau menjadi guru seni kepada kumpulan ekspatriat Eropah. Wow. Dan Penang Impressionist Society di Pulau Pinang. Karyanya lebih ke Eropahan. Dia punya term dia kan, istilah keeropahan. Okey, dari segi komposisi, pendekatan dan lebih terperinci. Nampak tak? Okey, kita tengok karya-karya beliau. Okey, guys, cikgu boleh zoom lagi. Okey, setakat tu cikgu boleh zoom. Okey, Bumi yang Bahagia, Lombong Bijih Malaya, 1960, cat air. Ini kalau kita tengok macam contingan cat watercolor biasa je kan. Tapi kalau kamu tengok secara detail, kamu boleh nampak karya yang menggambarkan Lombong Bijih Malaya. Kita kan dulu pendapatan ekonomi negara kita ada Lombong Bijih kan. So kita sebagai pelukis, pengkarya, kita nak abadikan Lombong tu lah. Sekarang Lombong dah kita tak ada dah, kawasan ni tak ada Lombong dah. Tapi yang tinggal karya kita kan. Okey. Ini Coconut Plantation. 1950, cat air. Yang ini kita punya ekonomi juga mengusahakan tanaman pokok kelapa. So bila pelukis ni, itulah kata kalau kita ambil gambar, dia akan jadi satu karya fotografi. Tapi kalau kita lukis, dia akan jadi satu karya. Kalau guna cat air ni, karya catan lah. Dia akan jadi macam satu simpanan yang unik lah. Okay, satu simpanan yang unik. Kata apa, arkib kita lah. Okay, kita tengok pula Chua Tian Teng. Lahir pada tahun 1912 di China. Okay, pelopor kepada catan batik. Catan batiknya, okay, batik tahu kan? Kain batik tu, catan batik ni maksud kita melukis di atas kain tu menggunakan teknik batik lah. Itu panggil catan batik. Catan batik merupakan suatu medium pengucapan seni yang baru dan unik di pasada seni antarabangsa. Yes, memang orang luar negara sangat kagum dengan seni batik kita ni dan memang patut kita jaga, kita terokai lah. Okay, kita tengok karya ni, nampak macam lukis kartun biasa kan. Okay, Mother and Child, batik 1991. Yang ini
kita boleh terjemahkan kasih sayang orang. Kalau ini tengok ni macam bangsa Melayu lah kan, dengan pakai baju kurung, anak dia pun pakai baju kurung. Okey, kemudian ada kita panggil apa, pengukur nyok, pengukur isi kelapa ni. Okey, ini semua mencerminkan budaya tempatan kita. Tadi kita belajar tadi apa perkataan sosio budaya. Okey, kemudian satu lagi karya oleh Chua Tien Teng, iaitu Tell You a Secret. Yang ni budaya orang Melayu lah. Suka bisik-bisik. Orang sekarang kita panggil apa? Membawang kan? Tentera membawang. Okey, kita tengok lagi berkenalan dengan tokoh yang seterusnya. Okey, kita tengok tokoh ni. Okey, Muhammad Hussein Enas. Okay, Muhammad Hussein Enas lahir pada tahun 1924 di Indonesia. Asal beliau ialah orang Indonesia. Okey, pelukis aliran realism, realis. Realis ni kita lukis apa yang nampak nyata lah. Okey, tak apa, nanti kita belajar aliran-aliran ni, kamu jangan risau. Tapi kalau kamu nak tahu sebelum cikgu ajar, lagi bagus. Kan? Okey. Dan khusus dalam seni potret. Yang ni potret, kamu tahu potret wajah manusia lah. Okey, ataupun figura manusia daripada dada ke atas lah. Okey, kita panggil potret. Beliau mengasaskan Angkatan Pelukis Semenanjung APS pada tahun 1956 dan dianugerahkan gelaran pelukis potret diraja oleh Sultan Selangor pada Mac 1990. 1990. Okey. Beliau memang pakar orang cakap apa tu, melukis potret sampai dapat anugerah diraja lah. Raja-raja akan menempah potret dengan beliau. Okey, kita tengok tadi self potret. Ni wajah beliau waktu muda-muda lah. Pelukis ni biasanya dia ada satu sebab dia pandai lukis, dia salah satu karya yang orang cakap biasanya wajib buat lah, iaitu self portrait, karya muka sendirilah. Kalau kita boleh lukis, sebab apa, dia akan jadi satu sejarah untuk kehidupan kita. Okey. Okey, yang kedua ialah karya pengantin perempuan Iban. Ini kita tengok budaya orang Iban, tengok pakaian dia lain pula. Nanti di tingkatan 2 kamu akan belajar tingkatan 2 atau 3. Tingkatan 3, maaf cikgu. Kamu akan belajar pakaian tradisional etnik kaum di Malaysia lah. Okey, kita tengok sini pengantin perempuan Iban 1963, cat minyak. Media ni apa yang kita guna untuk karya-karya kita lah. Ada guna watercolor, ada guna cat minyak, ada guna pensel, pen, pensel warna dan sebagainya. Itu kita panggil media. Okey, kamu tengok cara kita perkenalkan karya pun, dia ada nama tajuk dan nama tajuk, media dan tahun berapa dihasilkan. Okey, kita tengok pula Anthony Lau. Okey, lahir pada tahun 1993 di Johor, bekas pensyarah Specialist Teachers Training Institute di Kuala Lumpur, menggunakan bahan besi, logam dan kayu, meminati tema figuratif dan representasi. Kita tengok Anthony Lau. Ini karya-karya beliau lah. Wow, rimba. Okey, rimba 1967, besi. Okey, media beliau gunakan besi lah untuk hasilkan rimba ni. Yang ini menggunakan teknik manipulasi pun boleh. Lepas tu kimpalan. Okey, welding. Dia cantumkan besi-besi tu kan. Ini satu kemahiran jugalah dalam mengarca. Okey. Kemudian arca ayam jantan 1963, media besi juga, koleksi LPSBN. Alright. Okay, kita dah cuba berkenalan dengan tokoh-tokoh lagi. Okey, ada lagi tokoh seni halus kita. Okey, kita tengok dekat sini, Reza Piyadasa. Lahir pada tahun 1939, pelukis aliran konstruktivism dan minimalis,
pelukis dan pengkritik seni, satu lagi kerjaya yang kamu kena tahu, bukan saja pelukis ni ada kerjaya melukis, tapi ada pengkritik. Kadang-kadang orang tu uh, dalam seni kita perlukan kritikan. Kritikan ni bukanlah cakap cantik ke, tak elok ke, buruk ke, bukan. Kritikan seni ni dia lain sikit. Kita nak cakap tentang apa yang dipaparkan, kenapa dipaparkan sedemikian, kemudian siapakah yang terlibat, bagaimana teknik untuk menghasilkannya, apa yang tersurat, tersirat. Itu kita panggil kritikan seni. Nanti kita belajar dalam apresiasi seni itu sendirilah. Bila kamu buat karya, cikgu akan cuba mengkritik, kawan-kawan akan cuba mengkritik, ikut term-term yang dibenarkan. Okey, bukan kita boleh kritik sebarangan. Okey, kita tengok dekat sini. Pada tahun 1939 di Pahang, okey, Reza Piadasa dilahirkan, pelukis aliran konstruktivisme. Okey, cikgu ulang balik kat sini. Pelukis dan pengkritik seni menghasilkan karya yang terkenal iaitu Entry Point and the Haji Family. Pameran penting beliau, pelukis mereka ada banyak buat pameran. Okey, buat pameran karya-karya mereka lah. Kalau kita lukis, kita tak pamer. Cikgu selalu tengok kamu suka melukis tapi kamu rasa macam tak mau nak pamerkan. Tak berapa kena. Lukisan mesti dipamerkan. Sebab kita nak berkongsi pengalaman seni kita dengan orang yang melihat pameran kita. Okey, 1969 eksperimentasi, 1970 dokumentasi, 1972 toward a mystical reality pada tahun 1974. Okey, kita tengok tu yang tadi tu nama pameran lah. Okey, ni The Haji Family 1990-an. Kita tengok orang dulu-dulu punya pakaian pada tahun 1990-an kan. Macam mana bentuk badan mereka pada waktu tu. Okey. Daripada karya-karya inilah kita boleh tengok apa dan menilai sesuatu apa dia panggil tadi itulah message dan sebagainya. Okey, entry point. Cikgu tak berapa nampak dia punya karya. The artworks never exist in time. They have entry point. Okey, kita faham message tu, entry point. Apa yang nak diketengahkan. Nampak tak? Lain orang, lain karya yang dipaparkan. Kita itulah cikgu kata setiap kamu ni bila belajar tentang seni, cikgu sedang membentuk diri kamu tau, peribadi kamu. Macam mana kamu melahirkan nilai seni yang ada dalam diri kita. Takkan sama karya cikgu suruh lukis katalah simple je benda tu bunga kan. Tapi bila kamu melibatkan hati kamu, pemikiran kamu dan sebagainya, bunga kamu akan jadi sesuatu. Tak sama. Ini berbeza dengan ambil gambar. Ambil gambar, kalau kita ambil gambar, bunga tu sama bentuk dia. Cuma gambar ni, dia permainan dia lain tau. Permainan visual dia. Okay. Okay, Zulkifli Yusof. Okay, dilahirkan pada tahun 1962 di Kedah, pengarca prolific. Prolific ni boleh buat macam-macam lah. Dengan tema politik dan kemasyarakatan seperti The Power 2. 1991 menangi banyak anugerah. Antaranya hadiah utama bakat muda sezaman. 1988 anugerah Akademik Negara. 2007 bagi kategori anugerah seni dan kreativiti. Okay. Dalam seni pun ada banyak anugerah-anugerah yang diberikan. Okey, pelukis tanah air kita ni berjaya meraih pelbagai anugerah lah. Ini satu penghargaan lah untuk kita yang menceburi bidang seni. Okey, Bunga Raya 2010, tulisan asid dan dawat cetak. Ni seni cetakan. Nampak nampak macam senang je nak lukis ni. Sebenarnya cubalah kamu try buat cetakan. Tak sama. Okey, The Power tu 1991 ni apa ni, gambar dan tampalan sebagainya. Okey, kita kalau tengok secara biasa mata kasar, kita tak akan dapat menilai seni tu dengan baik.
kita kena guna mata seni kita. Mata seni ni kita akan tengok dia ada 6 unsur seni yang kita kena tahu. Garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna dan ruang. Baru kita akan dapat tengok, oh banyak penerokaan dekat sini. Okey, banyak kajian dekat sini. Daripada situlah akan menghasilkan kematangan lah untuk kamu dalam menghasilkan karya. Okey, kita tengok lagi. Ibrahim Husin dilahirkan pada tahun 1939 di Kedah. Karya awal bertemakan figura realistik menerusi karya My Father and the Astronaut. Okey, 1969 di samping pengaruh aliran Expressionism, abstrak menerusi karya siri Dance of Life 1982, mempelopori teknik vintage yang menggabungkan teknik percetakan dengan collage. Yang ini pun unik juga. Nampak karya tu sangat unik. Okey. Karya tu sangat unik. Okey. Kalau kita tengok ni, The Father and the Astronaut. The Father and the Astronaut. Nampak? Kita boleh imagine tak kalau ayah kita yang lukis macam ni kan. Sebenarnya Ibrahim Husin ni idea beliau ni sangat menarik juga kalau kita tengok kan. Zaman tu dah 1969 dia dah ada satu pemikiran. Dia ada satu cerita kat sini, ada satu lagu yang dibuat lah, My Father and the Astronaut. Menarik kalau kamu boleh tengok lah dia punya karya beliau ni dan apa yang mereka nak cerita dalam karya tersebut. Okay, Paul 1968, cat akrilik dan printage atas kanvas. Okey, lagi kita tengok lagi. Best kan? Kalau kita berkenalan dengan karya ni sangat best. Okey, Johari Said dilahir pada tahun 1961 di Perak. Pelukis cetak prolific juga. Sama prolific ni maksudnya boleh buat macam-macam skill lah. Okay, dalam cetakan kayu, lino dan gulisan asid dengan pelbagai gaya seperti expressionism, surrealism. Surrealisme antara karya terkenal ialah Baju Kurung dan Secawan Kopi dan Katak Nak Jadi Lembu. Pernah menerima beasiswa Japan Foundation. Wow, okay, untuk mempelajari cetakan kayu tradisional. Nampak tokoh-tokoh kita ni sangat hebat untuk kita berkenalan sebab mereka menghasilkan karya-karya yang unik dan mereka dapat pendedahan daripada luar negara. Itu yang unik sikit sebab bila kita integrasikan apa yang ada kat Malaysia dengan apa yang ada kat luar negara, karya kita akan jadi lebih unik lah dan lebih matang. Okey, Baju Kurung dan Secawan Kopi 1991 cetakan Lino. Dan satu lagi ialah yang ni pun popular juga. Katak Nak Jadi Lembu. Ada sebenarnya ada peribahasa katak nak jadi lembu ni. Kita kena faham lah. Tapi bila diterjemah dalam bentuk ilustrasi, dia sangat menarik ataupun karya. Okey, kita tengok. Pergi seterusnya. Tengok kat sini ya. Okey, pertubuhan dan persatuan perkembangan seni visual disemarakkan. Okey, disemarakkan lagi dengan penubuhan beberapa pertubuhan dan persatuan. Okey, perkembangan seni ni dia tidak akan jadi hebat kalau tak ada pertubuhan. Dia maksud orang kata apa? Bila seorang mula-mula berjalan seorang, lepas tu bila dah jumpa kawan, jumpa lagi kawan yang mempunyai minat yang sama. Kan? Zaman tu okey, mari kita buat persatuan lah. Kalau zaman sekarang kita mungkin buat grup kan, WhatsApp grup dan sebagainya, Telegram grup dan sebagainya kan. Zaman tu nak berjumpa tu di atas nama apa? Nama Persatuan Pertubuhan. Alright. Pertubuhan persatuan sebelum dan selepas merdeka. Okey, sebelum merdeka, yang inilah yang ada. Penang Impressionist Society ditubuhkan pada tahun 1920-an. Ahlinya terdiri pada isteri-isteri golongan ekspatriat. Abdullah Arif ialah tenaga pengajar dan Puan Lim Cheng Kung sebagai penaja Abdullah. Okey. Nampak tadi. Kemudian selepas merdeka, anggota Angkatan Pelukis Malaysia ditubuhkan 15 April 1958. Nama asal pertubuhan ini Angkatan Pelukis Menanjung.
pengasasnya Muhammad Hussein Inas, antaranya Yaakob Latif, Habibah Manan, Muhammad Salihuddin, Zakaria Nur dan Syed Ahmad Jamal. Tujuannya untuk menyatu padukan pelukis Melayu dengan memperkenalkan gaya naturalism. Okey. Ini gambar Zakaria Nur, Abdullah Arif. Okey. Okey, Wednesday Art Group ni sebelum Merdeka. Kenapa Wednesday? Hari Rabu. Okey. Ditubuhkan pada tahun 1952. Pengasasnya Peter Harris. Ni Peter Harris ni. Peter Harris ni orang dulu. Orang putih. Okey. Okay, ahli yang terdiri pada berbilang bangsa seperti Patrick Ng Kah On, Cheong Lai Tong, Zulkifli Buyung, Syed Ahmad Jamal, Ismail Mustam, Grace Selba Nayagam. Ada ada pelbagai bangsa kat situ. Tujuannya memperkenalkan estetik dan teknik seni menerusi gagasan seni sebagai wadah ekspresi seni. Persatuan Pelukis Malaysia selepas Merdeka ditubuhkan pada tahun 1979. Presidennya Syed Ahmad Jamal, antara ahlinya Sulaiman Osman, Yo Jin Ling, Mazli Maksum, Ahmad Khalil Yusof dan Reza Piadasa. Tujuannya untuk menyatukan pelukis tanah air di bawah satu payung. Okey, nampak semua tokoh-tokoh ni, Peter Harris, Zulkifli Buyung, Syed Ahmad Jamal, Ahmad Khalil Yusof. Okey, mari kita tengok institusi seni pula. Okey. Institusi seni, usaha memperkembangkan seni visual dilakukan dengan penubuhan beberapa institusi yang menawarkan pelbagai kursus dalam bidang kesenian. Inilah peranan institusi seni. Ada kursus-kursus yang kita boleh belajar. Kamu minat apa? Kamu minat watercolor, ada kursus dia. Kamu minat seni cat minyak, ada kursus dia. Kamu minat archer, ada kursus dia. So kita boleh belajar benda ni. Sebenarnya bila ada dah ada, kita boleh belajar. Ada tempat dia. Okey, Sultan Idris Training College, Specialist Teachers Training Institute. Ni kita sekarang kita dikenali sebagai apa? UPSI lah. Okey. Institut Teknologi MARA, Universiti Sains Malaysia dan Institut Seni Swasta. Kita tengok ni susul galur dia tu, Sultan ni SITC, tahun penubuhan 29 November 1922, melatih guru-guru Melayu, khusus seni lukis pertukangan tangan seperti anyaman dan kerja-kerja kayu. Kemudian pergi kepada yang ini, warna purple pula, STTI, yang betul-betul lagi, penubuhan 1960-an, melatih guru-guru dalam mata pelajaran seni, sejarah dan apresiasi seni, idea moden dalam pendidikan moden, rekaan kreatif. Okey, turun bawah. Okey, pergi sini. Okey, ada ITM, Institut Teknologi MARA. Okey. Kini dikenali sebagai UITM, Universiti Teknologi MARA. Okey, itu penubuhan 1967, pengajian seni seperti seni halus, seni reka, seni reka grafik dan seni reka penisrian. Cikgu pun pernah belajar di UITM Shah Alam. Oh, memang hebat profesor-profesor yang mengajar tu lah. Seronok belajar universiti ni. Okay, USM. Cikgu juga adalah bukan calon, bekas pelajar di USM juga. Cikgu pernah pergi belajar di USM. Cikgu belajar tentang interior design di USM. Seni lah tu. Okey, tahun penubuhan 1972, kursus pengajian seni halus seperti catan, seni reka grafik, seni foto dan cetakan. Okey, kemudian wujud pula institusi swasta membantu perkembangan seni visual dan pendidikan. Kuala Lumpur Institute of Graphic, Lim Kok Wing, University of Creative Technology. Sorry, the max volume is only 10. Okay. So, what level do you want to set it to? Okey, ada Pakcik Google nak sembang pula dengan cikgu. Okey. Okey, kita tengok sejarah seni reka pula. Okey, seni reka ni apa beza dengan seni halus? Seni halus ni kita panggil fine art. Bahasa Inggeris lah. Seni reka design. Kita belajar how to design, mereka bentuk. Seni reka. Okey. Sejarah perkembangan seni reka negara kita agak muda berbanding dengan perkembangan seni halus dan seni kraft. Seni reka terbahagi kepada komunikasi visual, reka bentuk teknologi, reka bentuk persekitaran. Okey, kewujudan seni reka secara formal menerusi Institut Teknologi MARA, UiTM, Universiti Sains Malaysia, USM, Universiti Malaysia Sarawak, UMS dan institusi swasta, misalnya merupakan titik tolak transformasi terhadap bentuk-bentuk rekaan dua dimensi 2D dan 3D sejajar dengan perkembangan sains dan teknologi.
Bidang seni reka negara ini terus berkembang dengan Majlis Reka Bentuk Malaysia, Majlis Inovasi Negara, berapa buah institusi seperti UiTM dan institusi swasta telah melahirkan ramai designer pereka-pereka yang berkaliber. Kita berkenalan dengan tokoh-tokoh pereka pula. Okay, tokoh dan karya. Perkembangan seni reka telah melahirkan tokoh-tokoh dalam bidang seni reka. Okey. Kita tengok kat sini lah nama-nama tokoh. Okey. Siapa ni tokoh ni? Okey, Zulkifli Harun, 1959 lahir di Kelantan, mendapat pendidikan di IKM Johor Bahru, pereka peralatan teknologi dan program sektor. Cikgu pernah follow Cik Zulkifli Harun ni sebelum pada tahun 1980-an macam tu lah. Okey, cikgu minat sebab Cik Zulkifli Harun dia buat macam pereka-pereka muda. Okey. Kemudian tokoh seni reka grafik Haji Hashim Hassan, sorry. Tersasul. 1938 lahir di Johor. Tengok dia punya universiti Canterbury College of Art, England, University of Ohio, USA. Memenangi pertandingan mencipta logo kebangsaan. Pada zaman-zaman dulu ni ada pertandingan mencipta logo. Selalu beliau menang lah. Sebab logo ni melibatkan kita kena pandai grafik. Okay. Okay, Jimmy Choo ialah siapa? Pereka bentuk fashion. Kita tengok memang terkenal lah produk-produk fashion beliau. Okay, 1961 di Pulau Pinang, mendapat pendidikan di London College of Fashion, menerima gelaran profesor dari University of Art London dan mendapat sumbangan dari bidang fashion dan menerima anugerah Order of British Empire Knighthood daripada Queen Elizabeth II England pada tahun 2002. Memang hebat tokoh-tokoh kita yang ada di Malaysia. Okey, kemudian Hassan Abdul Muttalib 1945 dilahirkan di Kedah, mendapat pendidikan sehingga SPM, meminati bidang animation. Sekarang animation dah semakin popular, animation Malaysia seperti siapa Upin Ipin, Bobo Boy, Agent Ali dan sebagainya kan. Dulu kita dah ada tokoh-tokoh. Tokoh dulu ni memang hebat lah sebab animation dulu dia teknologi manual dengan digital ni lain lah kan. Anugerah Seri Angkasa, idea terbaik trailer. Kalau siapa nak tengok ni animation orang dulu-dulu ni, Hassan Talib ni, Sang Kancil dan Buaya, boleh type dalam YouTube Sang Kancil dan Monyet. Cikgu selalu ingat lagi perkataan monyet tu waktu cikgu kecil-kecil dulu. Nak yang itu juga, orang tak bagi makan pokok cili, makan cili tu kan, tapi dia tengok cantik, nak yang itu. Sekali dia makan, baru dia tahu kan. Okey, kemudian tokoh komunikasi visual communication Ahmad Haji Zainuddin. Okey, mendapat ijazah dilahirkan di Pahang 1950. Okey, ijazah kedoktoran di Manchester Metropolitan University England juga. Nampak tak kita punya tokoh-tokoh ni sangat hebat. Okey, profesor di UXI University Malaysia, UCSI. Okey, menjadi pengurusi Majlis Reka Bentuk Malaysia, MRM, profesor negara dan pakar seni grafik dan kluster industri dan inovasi, dan tokoh yang mempelopori kepimpinan reka bentuk. Okey, kemudian seterusnya kita tengok Lim Kok Wing. Kita selalu dengar kan. Still Lim Kok Wing. Inilah dia. Okey, 1946 dilahirkan di Kuala Lumpur, pelopor dan Presiden Lim Kok Wing University of Creative Technology. Sangat hebat juga, universiti swasta. Okey, menerima banyak penghargaan seperti anugerah Father of Innovation in Africa and dalam The Beast Award 2014 di Texas, USA. Wow. Okey. Kita pergi kepada pertubuhan dan persatuan dalam seni reka. Okey, dia ada dua, iaitu Majlis Reka Bentuk Malaysia, ditubuh ke 1993. Okey, di bawah pengawasan Sains, Teknologi dan Inovasi punya kementerian. Tujuan untuk membuka masa depan inovasi di Malaysia lah. Sekarang kita boleh tengok. Kemudian kita ada juga Majlis Inovasi Negara pada tahun 2007, terletak di bawah pengawasan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Tujuannya membentuk dan melaksanakan agenda inovasi negara. Okey, cikgu memang terlibat secara langsung lah dalam inovasi ni.
cikgu sangat suka anak-anak ni berinovasi sebab dia bila kita belajar seni ni dia ada kreativiti tu dengan logik tu kita kena ada dua-dua. Otak kiri, otak kanan kita combine barulah kita boleh inovasi. Inovasi ni kalau kamu nak tahu macam kamu tengok cerita Doraemon tu lah. Setiap masalah yang datang akan ada penyelesaiannya. Masalah datang daripada Nobita, penyelesaian datang daripada Doraemon. Okey. Institusi seni. Institusi awam dan swasta juga bertanggungjawab mengembangkan bidang seni reka di Malaysia. Institusi berikut memberi pendidikan formal dalam bidang design. Okay, UiTM, Universiti Awam, USM, UMK, Universiti Putra Malaysia, Institut Pendidikan Tinggi Center of Advanced Design, Malaysian Institute of Art, Lim Kok Wing dan sebagainya. Okay, Malaysian Institute of Art ni selalu hantar flyers-flyers untuk kamu join pertandingan-pertandingan mereka. Kalau kamu menang dapat beasiswa belajar di situlah. Okey, tokoh seni reka bentuk industri Zulkifli Harun telah mencipta banyak produk IKS, industri kecil dan sederhana seperti mesin membuat mesin menggaul tepung, mesin mi, mesin untuk menghasilkan kuih. Itulah, itu sebab kenapa kita mesti nak jadi pengguna sedangkan kita boleh jadi pencipta. Okey, seni craft. Okey, ini seni yang cabang seni yang ketiga. Sejarah perkembangan seni craft di Malaysia. Okey, kita ada craft yang sangat hebat di Malaysia. Seni craft di Malaysia boleh dikaitkan dengan kerja tangan diusahakan oleh masyarakat Melayu di Kelantan, Terengganu, ini Pantai Timur dan Pahang sekitar tahun 1780-an. Contoh hasil rekaan keris, perahu payang, gasing. Seni craft tradisi mengandungi unsur-unsur kebudayaan penciptanya yang berupa hiasan. Kedatangan imigrasi luar seperti kaum Cina, India telah mempengaruhi rekaan tempatan. Ini kita panggil proses asimilasi lah. Proses asimilasi budaya ini terlihat pada rekaan ukiran kayu, sulaman dan barang kemas. Okey, bidang seni craft kita tengok Okey, kalau tradisional dia ada tradisional dengan moden ni memang tak dapat larilah. Cuma teknik pembuatan tu menyebabkan dia tradisional, teknik pembuatan tu menyebabkan dia moden. Teknik dan media yang digunakan Okay, batik, tembikar, ukiran kayu, tenunan, anyaman, tekatan, seni kertas. Kalau moden pula seni kertas, kraft sabun, kraft manik, lilin dan tali. Okey. Adi guru. Kalau tokoh dalam craft kita tak sebut tokoh saja, kita sebut adi guru. Macam kalau kamu tahu Adi Wira kan. Adi Wira superhero lah. Adi guru ni tokoh seni craft. Seorang yang pakar dan mahir dalam satu craft dikenali adi guru. Sumbangan mereka sangat penting bagi mempertahankan seni warisan negara. Justru sebagai menghargai sumbangan mereka, kerajaan telah mewujudkan tokoh craft negara dan adi guru craft. Dalam bidang craft terdapat beberapa orang adi guru terkenal, ialah tokoh-tokoh seperti berikut. Ini kita boleh tengok nanti, kamu boleh buka kamu punya buku teks dan kamu scan QR code ni, kamu boleh tengok lagi tentang tokoh-tokoh adi guru. Okey, tokoh-tokoh craft tempatan untuk batik, tokoh dia Yusof Haji Abdullah, dilahirkan di Kelantan 1928, mengikuti kursus seni kreatif seni halus di USM juga. Rekaan menampilkan budaya masyarakat Pantai Timur dan mengadakan pameran lukisan batik di Moskow, Rusia 1978. Sebelum pandemik memang kita dapat banyak peluang untuk buat pameran di luar negara. Ada pameran-pameran dibuka daripada luar negara, mereka menjemput orang-orang Malaysia buat pameran. Untung tau kita dapat pergi luar negara atas nama seni ni, kita dapat mempromosikan seni-seni kita, tanah air kita lah untuk orang-orang luar negara. Okey, tokoh tembikar Zamari atau Zamri Panda. Okey, dilahirkan di Perak. Tembikar yang kalau ada di rumah kamu apa tu? Labu sayung kan, tempat simpan air tu. Okey, berpengetahuan luas dalam teknik penghasilan tembikar, menjadi pakar rujuk dan khidmat nasihat kepada pelajar dan orang persorangan. Menerima anugerah Seal of Excellence daripada UNESCO pada 2002. Dianugerahkan sebagai adi guru craft Labu Sayung 2007. Okey, kita tengok ukiran kayu. Okey, Haji Ahmad Abdul Rahman Long di Terengganu mewarisi kemahiran seni ukiran daripada ayah dan datuknya. Okey, ini bagi seni warisan. Tradisional ni sayangnya kalau kamu pandai tapi anakmu tak sambung kepandaianmu tu, dia akan habislah kan. Ini
bagus Haji Abdul Rahman Loh ni, dia belajar daripada ayahnya, datuk dia kan. So dia waris lagi. So kamu kena tengok juga kan. Bila tu dari sini ni kita tengok apa kemahiran ayah dengan mak kamu kan. Apa yang boleh seni boleh turun dekat kamu kan. Kalau boleh bawa turun kalau boleh bawa uh, seni mak ayahmu tu lagi baguslah. Okey, dianugerahi pingat jasa kebaktian PJK oleh Sultan Perlis pada tahun 1986. Okey, tokoh lagi ukiran kayu Nur Haiza Nordin. Okey, 1963 di Terengganu, ukiran kayu mendapat latihan ukiran kayu daripada tokoh pengukir Wan Su Osman, Tengku Ibrahim Tengku Wok. Okey, menjadi ahli panel dan penceramah dikendalikan oleh Jabatan Kerajaan dan Swasta. Pernah menerima anugerah seni negeri Terengganu pada tahun 2005 dan anugerah usahawan Kraft 2010 dan dianugerahi sebagai ahli guru ukiran seni halus. Okey, mari kita tengok pula kat sini. Okey, Hajah Habibah Zikri pada tahun 1948 di Kedah mendapat pendidikan di Institut Teknologi Mara ITM dalam tekstil. Okey, kita itulah kata di institut kita ni sangat bagus, dia membuka kursus-kursus untuk kita menerokalah bidang tu dengan lebih mendalam. Kalau boleh jadi satu bisnes tu kita pun sangat baik kan, sebab di samping kita mempromosikan dan kita juga dapat menjana pendapatan. Karya kreatifnya jadikan hiasan Istana Negara, Istana Johor, hotel dan resort, mendapat anugerah Ahli Guru Kraft, Konsongkit dan dinobatkan Tokoh Kraft Negara 2007. Kita ada penganugerahan Tokoh Kraft setiap tahun. Jadi untunglah pada tokoh-tokoh yang ahli guru yang dapat ni kan. Okay, mereka dapat satu penghargaan yang besar lah. Okey, Hajah Natifah Nortifah Abdul Kadir lahir pada 1944 di Pahang, mewarisi kemahiran menenun daripada keluarganya, membangunkan dan memajukan kegiatan menenun dalam kalangan masyarakat tempatan. Mahir dalam menenun kain, limar dan dan seni tekat gubah. Yang kita boleh nanti kita belajar dalam tenunan nanti. Okey, pasal dianugerahi sebagai ahli guru kraft tenun Pahang Diraja 2006. Wow. Okey, kita tengok lagi anyaman. Okey, tokoh Aminah Haji Ahmad lahir pada 1928 di Melaka, mewarisi kemahiran menganyam daripada keluarganya, menjadi orang persorangan dan pelajar sekitar Melaka tentang anyaman rombong. Ini ada special kemahiran menganyam ni. Kita boleh menganyam, ada jenis-jenis anyaman pula. Okay, menghasilkan teknik pemprosesan bahan mentah dan anyaman lebih mudah. Dianugerahi ahli guru kelas anyaman rombong pada tahun 1988. Okay, Ishak Kasim pada tahun 1959 di Melaka mengikuti latihan jangka pendek anyaman rotan anjuran Kraft Malaysia. Menjadi tenaga pengajar dan latihan industri yang dikelolakan oleh Jabatan Kerajaan, jadi naib johan kategori bidang kraft rotan anjuran UNESCO. Wow. Pada tahun 2003 dianugerahi dengan adik guru kraft anyaman rotan pada tahun 2011. Wow. Padat tak kamu belajar hari ni? Padat sikit Okey, kita sambung sikit je lagi. Okey, tekatan. Hajah Azizah Muhammad Yusof ni tekat lah. Tekatan mewarisi dilahirkan di Perak 1938, dia mewarisi kemahiran pada ibunya. Nampak bila melibatkan kraft warisan ni, dia ada turun temurun lah ilmu tu. Kreatif memilih dan reka corak berunsur motif flora. Kamu tahu kan tekat tu macam mana? Okey. Nanti kamu cek. Ni contoh tekan tapi tak berapa clear lah. Ada, nanti kita belajar. Dianugerahi sebagai adik guru kraft tekatan pada tahun 1955. Tersasul lagi. Anatisha Bilaldin. Dilahirkan pada tahun 1914 di Perak. Seni tekat daripada ibu dan neneknya. Produk kreatifnya mendapat tempahan masyarakat tempatan, kerabat diraja dan pembesar istana. Memang tekat ni sangat banyak digunakan di istana-istana. Okey, dianugerahi sebagai ahli guru kraft tekatan pada tahun 1987. Okey, kita tengok institusi yang ada tentang kraft ni. Okey, yang menawarkan kursus-kursus kraft. Okey, pelbagai bidang kraft menggalakkan pertumbuhan kraft.
Okay, iaitu Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Kalau di Perlis kita, dia ada jalan ke Kuala Perlis tu. Institut Kraft Negara. Okay. Okey. Ini maklumat dia lah. Peranan institut ni melindungi dan memelihara dan melindungi warisan kraft negara, salah satu industri yang berdaya maju dan mantap dalam pasaran tempatan dan antarabangsa. Yes. Okey. Info seni. Seni peribumi merujuk kepada seni kraft yang dihasilkan oleh masyarakat orang asli. Yang ni unik satu. Ada kraft juga, tapi yang special pasal kraft ni ialah seni peribumi dihasilkan oleh orang asli tu. Orang asal lah. Okey, hasil kraft mereka memperlihatkan aspek budaya, estetik dan fungsinya. Kamu boleh tengok dekat sini tentang PKKM. Okey. Institut Kraft Negara ditubuh pada bulan Ogos 2021, bertanggungjawab melahirkan insan berkemahiran lah, IKN. Okey, ada student kita yang habis belajar, dia minat nak sambung batik, dia minat nak sambung tentang apa tu seni-seni kraft ni, boleh masuk dalam Institut Kraft Negara. Siap dapat allowance lagi. Dah belajar dapat allowance lagi. Itulah galakan yang bagus daripada kerajaan. Okey, dah habis Okey, kita dah belajar tadi. Ni dah sampai penutup dah. Okey, cikgu ulang sebagai peneguhan. Nanti kamu jawab soalan-soalan yang cikgu sediakan dalam Google Form. Okey, jawab bagi dapat betul semua. Ni kelebihan Google Form ni, cikgu akan buat, kamu boleh tengok kelemahan kamu dekat mana, kamu boleh upgrade balik sampai pandai kan. Kita boleh ulang lagi. Okey, perkembangan seni visual di Malaysia ada 3, seni halus, seni reka, seni kraft. Kamu dah berkenal dengan tokoh pertubuhan institusi, tokoh pertubuhan institusi, tokoh dan institusi. Maksud dia, kamu dah kenal serba sedikit lah tentang seni visual ni lah di Malaysia sebelum merdeka, selepas merdeka dan sebagainya. Kalau kamu ada soalan nanti, kamu tulis dalam ruangan komen di bawah YouTube ni lah, bawah ni Okey, kita jumpa lagi dalam siri kelas seni digital seterusnya. Bye. Assalamualaikum.